IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kembali kita bersiaran waktu ini untuk slot pertama di Aspirasi edisi Khamis. Tak lain tak bukan, kita akan bersama menerusi pengajian Matan Zubaid. Dan Alhamdulillah, untuk bersama dengan sahabat pendengar di Konti IKIM, kita ada Ustaz Ahmad Lufi Muharram di Konti IKIM. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan hari ini kita akan menyambung pengajian dalam pengajian Matan Zubaid. Kat tangan saya ada buku Intisari Matan Zubaid untuk sama-sama kita jadikan sebagai panduan untuk bab pengurusan jenazah. Tapi sebelum tu Ustaz, mungkin kita boleh berikan sedikit mukadimah untuk rakan-rakan pendengar kita. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada Nur Hayati Parading, penerbit rancangan Tahsinul Ibadah ini, dan seterusnya sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita di dalam bab pengurusan jenazah, ataupun dalam bahasa yang lain yang berkaitan dengan kematian. Kematian disebut sebagai kiamat sebelum kiamat. Kiamat sebelum kiamat ataupun disebut sebagai kiamat kecil. Seperti mana apabila berlaku kiamat besar, cahaya matahari akan pudar malap. Begitulah juga apabila kematian menjengah seseorang, maka cahaya matanya akan pudar, bahkan padam, hilang. Cahaya mata yang sebelum ini dapat menerangi dirinya, dapat dia melihat dan memberi faedah kepada dirinya, namun sekarang ini cahaya itu sudah tiada. Dan seperti mana apabila berlakunya hari kiamat yang besar, lautan akan berhenti mengalir, sungai akan berhenti mengalir, bahkan laut bertukar menjadi api. Begitulah juga apabila berlakunya kiamat kecil, iaitu kematian, maka darah-darah yang mengalir di seluruh tubuh manusia, daripada hujung rambut, daripada hujung kepala sehingga hujung kuku, hujung kaki, akan berhenti mengalir. Dan pada ketika itu, walaupun darah sepenuh badan tidak dapat memberi manfaat apa-apa kepada manusia. Sebab itu, semua manusia mungkin tidak akan dapat menghadapi ataupun tidak berpeluang, tidak bertemu dengan kiamat besar. Tetapi secara pasti, setiap daripada kita akan bertemu dengan kiamat yang kecil yang disebut sebagai kematian. Sehingga sebahagian ahli sufi mengatakan, matilah kamu sebelum kamu mati. Matilah kamu sebelum kamu mati. Jadi apa maksudnya? Orang yang mati, maka dia sudah tiada syahwat kepada perkara-perkara dunia. Dia sudah tiada keinginan kerana telah hilang syahwat tersebut. Maka matilah kamu sebelum kamu mati yang sebenar, iaitu usahakan dalam diri kamu supaya kehendak yang berbentuk duniawi itu bukannya tiada langsung. Sebab manusia perlu hidup dengan syahwat tersebut. Tetapi hendaklah syahwat itu didisiplinkan. Hendaklah dipimpin supaya sampai kita kepada satu tahap segala kehendak
kita adalah seperti yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk mukadimah kita, dan kita akan teruskan pengajian Matan Zubaid untuk perkongsian dalam bab pengurusan jenazah bagi bait yang seterusnya, iaitu bait yang ke-411. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunna satruhu wa witran yughsalu. Ini kita dah baca. Tetapi oleh kerana bait yang kita bakal baca pada hari ini ada kaitan dengan sebelumnya, dibaca sedikit. Wa sunna satruhu wa witran yughsalu. Seterusnya bisidri fil ula wa bil kafuri salbi wal akadu fil akhiri. Terjemahannya, disunatkan ia dikendalikan dalam keadaan atau tempat yang tertutup, dimandikan dengan campuran bidara untuk basuhan pertama, dan juga dengan kapur barus yang tetap sah bersuci dengannya. Dalam hal demikian, yang pejal dan paling digalakkan ialah kapur yang digunakan dalam basuhan terakhir. Apabila mayat telah meninggal dunia, apabila seorang telah meninggal dunia, sebelum diuruskan jenazahnya, hendaklah dipastikan kematiannya. Untuk memastikan kematiannya, maka ada tanda-tanda pada tubuh manusia yang daripada tanda tersebut menunjukkan dia telah meninggal dunia. Kalau kita tidak mengetahui tanda-tanda tersebut, maka hendaklah dibuat pengesahan oleh pihak yang berautoriti, oleh pihak yang pakar, dan di tempat kita yang akan membuat pengesahan kematian itu, iaitu daripada pihak hospital atau pihak perubatan. Apabila telah dipastikan oleh pakar bahawasanya seseorang itu telah wafat, telah meninggal dunia, maka hendaklah diuruskan segala urusan fardu kifayah itu dengan kadar segera. Iaitu dimandikan dengan segera, dikafankan dengan segera, disolatkan dengan segera, dan dikebumikan dengan segera. Sementara kita menyusun peralatan mandinya, persiapan untuk mandi, maka jenazah itu diletakkan di satu ruang yang tinggi. Tidak diletakkan terus di atas tanah, tetapi diletakkan misalnya di atas tilam, di atas katil, ataupun di atas sesuatu tempat yang tinggi daripada tanah. Supaya apa? Supaya disebutkan dalam kitab, kalau diletak terus di atas tanah, oleh kerana tubuh ini sudah tidak ada roh, maka dia akan cepat rosak apabila terus diletakkan di atas tanah. Maka dilapikkan. Kemudian ditukar pakaian yang dia pakai semasa dia meninggal dunia itu dengan pakaian yang lain. Maksudnya ditanggalkan bajunya dan ditutup dengan kain yang lain. Sementara menunggu pasukan ataupun jemaah yang menyempurnakan ataupun menguruskan peralatan mandinya, maka jenazah itu diletakkan dalam posisi dua. Sama ada diletakkan secara mengiring di atas lambung kanannya, itu yang afdal, dan dihalakan ke arah kiblat. Kalau boleh buat begini, maka ini yang afdal. Macam kita tidur tu Ustaz. Seperti mana orang tidur. Seperti mana jenazah diletakkan dalam kubur, begitulah juga sementara itu diletakkan dalam posisi tersebut. Makna kata kita perlu meletakkan sesuatu sebagai sandaran ataupun sendal supaya jenazah itu tidak jatuh. Jatuh dalam keadaan melentang. Kalau cara itu tidak dapat dipraktikkan, maka cara yang kedua, jenazah itu diletak dalam posisi kakinya menghadap ke arah kiblat. Kakinya menghadap ke arah kiblat dan ditinggikan bahagian atas jenazah tersebut, iaitu bahagian dadanya ditinggikan, bahagian kepalanya ditinggikan, misalnya dengan meletakkan bantal yang menyebabkan keadaan jenazah itu bahagian atasnya, bahagian mukanya, bahagian dadanya itu tinggi, supaya seperti orang menghadap ke arah kiblat ketika sembahyang.
Seperti mana orang yang sakit semayang, begitulah kita meletakkan jenazah. Kerana posisi pertama ataupun posisi kedua, cara pertama dengan cara yang kedua adalah cara bagi orang yang sakit, yang tidak mampu duduk, semayang. Sama ada mengiring, menghadap ke arah kiblat, sama ada melentang, menghadap ke arah kiblat. Jadi, untuk melentang menghadap ke arah kiblat itu bukanlah kepala dihadapkan ke arah kiblat, tetapi kaki dihadap ke kiblat supaya muka dan dada itu dapat ditinggikan sedikit, supaya dapat dihalakan, diarahkan ke arah kiblat, dan kiblat ini disebut sebagai arah yang paling mulia, arah yang paling agung. Maka biarlah kita uruskan jenazah itu dengan suasana yang lebih sempurna. Maka ditutup jenazah tersebut dengan kain daripada hujung kakinya, tutup sehingga menutupi wajahnya. Dalam keadaan ditutupi sehingga menutupi wajahnya. Inilah yang diperlakukan oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW. Apabila Rasulullah SAW telah wafat, baginda ditutupkan dengan kain burdah Yamaniyah dalam keadaan musajjan. Musajjan itu maknanya dilitupi daripada hujung kaki sehingga menutup wajah mulia Rasulullah SAW. Dan pastikan tempat yang kita uruskan mandi jenazah itu, yang pertama, kawasan itu tertutup. Tertutup daripada bahagian tepinya, tertutup daripada bahagian atasnya, iaitu berbumbung. Kawasan yang tertutup daripada bahagian tepinya, kawasan yang tertutup daripada bahagian atasnya, iaitu berbumbung. Dan orang yang dipelawa atau dibenarkan masuk bersama-sama menghadiri mandi jenazah itu hanyalah orang yang menguruskan sahaja. Dan hendaklah orang yang dipilih untuk menguruskan jenazah dalam bab mandi itu adalah orang yang amanah. Orang yang amanah. Yang pertama, orang yang arfaq bil mayyit. Orang yang sifatnya lebih lembut, lebih mengasihi kepada mayat. Yang itu yang pertama dibawa untuk menguruskannya. Yang kedua, orang itu hendaklah bersifat amanah. Dan kebiasaannya yang lebih mengasihi si mati itu ialah orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan si mati. Maka biarkan anak masuk, biarkan siapa yang disifatkan sebagai arfaq bil mayyit, supaya apa? Supaya dapat disantuni jenazah itu dengan baik. Kalau yang menguruskan jenazah itu orang yang tak ada kaitan langsung dengan jenazah, apatah lagi dia tidak mempunyai sifat dan akhlak, mungkin dia menguruskan jenazah itu seperti satu orang basuh kereta. Satu orang basuh kereta. Dalam hati dia langsung tak ada kasih, dalam hati dia langsung tak ada simpati, maka dia mungkin akan memperlakukannya dengan kasar. Tapi kalau yang di hadapan itu adalah ayah, yang di hadapan itu adalah bapa mertua, ataupun yang di hadapan itu adalah anak, maka secara fitrahnya satu orang itu akan bersifat halus dan lembut ketika menguruskan jenazah tersebut. Yang kedua, hendaklah orang yang menguruskan jenazah itu orang yang bersifat amanah. Tidak disebarkan apa sahaja yang tidak baik yang dilihat ketika proses mandi jenazah tersebut. Ditutup aib, seperti mana kita disuruh untuk menutup aib manusia di kehidupan dunianya semasa di masa hidup, maka begitulah juga kita disuruh untuk tutup aib manusia walaupun dia telah meninggal dunia. Maka kita perlukan orang yang amanah. Kemudian afdalnya jenazah itu diuruskan dengan diletakkan di tempat yang murtafi', di tempat yang tinggi. Bukan diletak terus di atas lantai. Seperti mana kita basuh apa? Basuh daging, kita basuh baju, bukan. Diletakkan di atas tempat yang tinggi. Saya ulang sekali lagi, sebarang bentuk cara pengurusan jenazah yang menunjukkan orang hidup itu menghina mayat, maka perbuatan itu adalah haram. Sama ada cara letak mayatnya, cara simbah air pada mayat, cara angkat mayat yang menggambarkan tidak hormat ataupun menghina mayat tersebut,
maka semua perbuatan itu hukumnya adalah haram. Seperti mana cara mengangkat mayat. Contohnya mayat itu diangkat seperti mengangkat guni. Letak pikul. Maka hukumnya haram. Ulama menyatakan hukumnya haram kerana di sana ada unsur ihanah, kecuali kalau mayat itu bayi, budak kecil. Kerana kalau mengangkat budak kecil dengan cara begitu tidaklah dilihat sebagai rendah, tidak dilihat sebagai menghina, ataupun tiada orang yang boleh membantu, yang ada satu orang sahaja, maka mungkin dengan cara memikul itu lebih mudah untuk diangkat berbanding cara yang lain. Tetapi dalam waktu yang kebiasaan adalah dihukum sebagai haram kalau jenazah itu diuruskan, diangkat dengan cara memikulnya sahaja seperti memikul barang. Jadi apabila telah disiapkan peralatan untuk mandi jenazah, apa yang perlu disiapkan? Sudah pasti yang perkara paling asas adalah air, yang kemudian kafur barus, kemudian daun bidara, sidir. Kita siapkan juga kalau boleh peralatan untuk mencuci telinganya. Kalau dahulu dikerat daripada kain kafan itu, kemudian digulung untuk cuci telinganya, digulung untuk cuci hidungnya, digulung untuk siwak dan sugi mulutnya. Disiapkan semua peralatan dan perkakas tersebut sebelum jenazah dimandikan. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Itu baru awalan untuk bait ini. Kejap kita akan sambung lagi. Untuk anda rakan pendengar, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami. Dan bagi yang sedang menyaksikan di FB IKIM FM saat ini, dialu-alukan untuk anda menekan butang share supaya lebih ramai lagi dapat manfaat daripada pengajian Matan Zubat dalam bab pengurusan jenazah hari ini, insya-Allah. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita kembali bersiaran waktu ini menerusi perkongsian tahsin ibadah dalam pengajian Matan Zubat bab pengurusan jenazah bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram. Tadi kita bacakan untuk bab yang ke-411 dan kita nak sambung lagi pengajian kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan di dalam matan ini beberapa perkara. Pertama, wa witran yughsalu. Afdalnya bilangan mandian itu secara bilangan ganjil. Sama ada 3. Paling kurang sudah tentulah 1. Yang seterusnya 3. Ataupun 5. Ataupun 7. Ataupun 9. Maknanya bilangan mandian itu hendaklah bilangan ganjil. Itu perkara yang pertama. Yang kedua disebutkan bisidri fil ula. Untuk al-ghaslatil ula. Al-ula ini sifat kepada mausuf yang mahdhuf. Bisidri fil ula maksudnya dengan bidara pada basuhan ataupun mandian pertama. Dengan air bersama dengan daun bidara. Wabil kafuri salbi, dengan kafur. Yang kita sebut sebagai kafur barus. Orang Arab panggil kafur. Yang pejal. Kafur salb maknanya bukan cecair tapi dia pejal. Jadi orang yang biasa mengurus jenazah tahu kafur yang dijual yang petak-petak tu, maka kafur itu yang pejal tadi dicampur dengan air. Wal akadu fil akhir, dan untuk siraman air yang bercampur dengan kafur barus tadi adalah afdalnya ataupun yang muakkadnya itu ialah pada basuhan yang terakhir. Maka ini yang disebutkan dalam matan. Kita dengar perkataan sidir iaitu daun bidara, dan kita juga telah disebutkan perkataan kafur. Apa yang kita boleh faham maknanya disediakan peralatan-peralatan ini dengan lebih awal. Sekarang ini pun ada pack lengkap pengurusan jenazah. Kit jenazah. Kit jenazah. Maka mungkin kita boleh dapatkan kit jenazah tersebut. Tetapi kadang-kadang ada pengalaman sebelum ini, kita dapati dalam kit jenazah mungkin oleh kerana dah telah lama, kafur barus tu dah macam mencair. Dah tak ada dah dalam dia punya bekasnya. Maka bolehlah kita dapatkan perkakas-perkakas ataupun peralatan-peralatan tersebut. Maka disediakan. Yang pertama, air dalam baldi. Yang di dalam air tersebut kita meletakkan sidir. Kita meletakkan sidir. Kemudian satu lagi air dalam baldi yang kita meletakkannya kafur barus. Secara ringkasnya, yang paling ringkas sekali siraman sahaja tanpa sidir, tanpa kafur barus. Ini paling kurang. Sekadar mengangkat yang wajib, iaitu ma'un qurah. Dia panggil apa? Ma'un qurah iaitu air murni, air sahaja tanpa campuran kafur barus, tanpa campuran bidara. Ini paling kurang. Mungkin kita praktikkan dalam situasi air tidak cukup. Air tidak banyak. Maka kita mandikan jenazah itu seperti mana satu orang dia mandi junub. Hanya sekadar wajib mengangkat junubnya, mengangkat haid nifasnya dengan sekali mandi sahaja. Maka itulah kadar paling minima untuk menguruskan jenazah daripada segi mandinya. Yang kedua, maksudnya tahap yang kedua yang sempurna adalah apa? Iaitu ada yang dipanggil basuhan bercampur dengan sidir. Yang kedua disebut sebagai al-ghaslatul muzilah, basuhan sebagai bilasan. Bilasan kepada air mandi yang bercampur dengan sidir tadi. Itu yang kedua. Air bersih lah maksudnya Ustaz. Ya, bersih tetapi dia sebagai air membilas. Baik. Yang ketiga adalah yang disebut sebagai ma'un qurah. Air murni yang dia bukan bilasan kepada air bercampur bidara, apatah lagi dia bukan air yang bercampur dengan bidara. Dan air inilah yang sebenarnya yang pada ketika itu mengangkat kewajipan. Yang kali ketiga. Oh, bukan kali bidara pertama tu belum tak lagi kerana dia dikira sebagai air mutaghayyir. Air mutaghayyir tidak cukup untuk mengangkat
kewajipan mandi jenazah. Kerana untuk mandi jenazah sudah tentu disyaratkan air mutlak. Maka air bercampur bidara yang telah berubah dengan sebab bidara tidak memadai. Kemudian air bilasan pun tidak memadai kerana bila dia membilas dia akan berubah juga dengan sebab bidara tadi. Maka yang ketiga itu disebut sebagai ma'un qurah. Itulah yang sebenarnya mengangkat kewajipan fardu kifayah. Maknanya Sebab itu kira itu yang pertama lah kira Ustaz. yang itu yang dikira ketiga yang ketiga. Ketiga juga kiranya. Ketiga. Tetapi package pertama. Baik. Satu package 3 basuhan. Ini yang kamal, yang sempurna, yang tahap pertama. Baik. Maka yang ketiga itu dicampur sedikit dengan kafur. Sebab itu disebut dalam kitab dicampur kafur yang sedikit. Qalilun min kafur. Kenapa disebut dicampur kafur yang sedikit? Supaya air itu masih bersifat mutlak. Kalau air itu dicampur dengan kafur barus yang banyak, dia akan jadi air mutaghayyir. Maka tak selesai juga masalah. Sedangkan kita memerlukan air mutlak. Maka dicampur sedikit kafur barus. Sekira-kira dia tak ubah air itu daripada dipanggil air mutlak kepada jadi air kafur barus. Ini cara dia yang kita uruskan mandi jenazah. Dan cuma yang biasa orang kita buat untuk kafur barus itu diletak dalam baldi, air asing. Dan untuk memurnikan airnya digunakan paip saja. Digunakan paip. Kalau dahulu tidak digunakan baldi, dicedok dengan Gayung. Dicedok dengan gayung. Dan apakah tujuan barus? Kafur barus. Barus ni satu tempat di Aceh. Oleh kerana kafur itu berasal daripada barus. Maka dipanggil kafur barus. Tujuannya sebab bau dia. Bau kafur barus itu dia bertindak tamnak, menghalang daripada hawam. Hawam ni apa? Serangga-serangga, benda-benda yang suka hurung, benda yang bau tak elok ini. Dengan bau kafur barus tadi dia mengelakkan, menghindar daripada jenazah itu dihurung, didatangi dengan makhluk-makhluk serangga-serangga yang suka kepada bau-bauan yang tidak elok dan tidak baik. Dan sebenarnya kalaulah tidak ada sidir, kita boleh gantikan juga dengan sabun. Sebab itu ada orang mengurus jenazah disabunkan. Kali pertama disabunkan, dibasahkan badan, kemudian disabunkan, kemudian dibilas. Jadi nampak tak? Itu dibilas. Jadi air bilasan itu tidak cukup untuk dikira sebagai air mandi jenazah. Sebab sekali lagi kita ingatkan, untuk mandi jenazah, air tersebut hendaklah air mutlak. Dan sebelum kita mandikan itu, kita wudukkan. Kemudian kita sugikan. Kita sugi. Dan kita sebenarnya sebelum itu lagi, hendaklah kita angkat jenazah itu dalam keadaan dia berada di posisi berapa darjah badannya? 45. Begini, 45 darjah. Kemudian dengan tangan kiri kita tekan perutnya. Dengan tangan kanan kita tekan perutnya supaya menghilangkan najis-najis yang ada dalam perutnya. Dan bagusnya oleh kerana kita sekarang ini menggunakan apa yang dipanggil tempat mandi jenazah yang memang lengkap dengan saliran najis. Maka ketika proses menekan perutnya, air dibuka. Betul. Supaya apabila najis keluar, dia terus masuk ke dalam saliran najis yang terus pergi ke dalam mungkin longkang yang memang dialirkan air tersebut ke kawasan itu. Supaya apa? Kita untuk mengelakkan daripada bau-bau yang mungkin tidak menyenangkan. Itu cara menguruskannya. Sebab itu disunatkan semasa menunggu mandi tadi diletakkan sesuatu yang berat di atas perut jenazah supaya apa? Supaya perutnya tidak mengembung. Supaya perutnya tidak mengembung, maka diletakkan sesuatu yang berat. Apa yang berat yang sesuai diletakkan, maka diletakkan supaya nanti masa mandi itu mudah ditekan. Kalau perutnya mengeras, mungkin proses menekan itu payah. Satu. Yang kedua, kalau perutnya kembung, nanti orang yang lihat akan lihat satu pemandangan yang tidak elok, lalu bersangka buruk
ini kembung perut ni mungkin buat itu, buat ini, sedangkan itu adalah proses yang biasa saja. Kalau dibiarkan lama maka akan berlaku begitu dan begini. Maka untuk mengelakkan daripada kata-kata sinis, sangka buruk yang tak sepatutnya berlaku, maka diperlakukan perkara tadi. Maka ditekan. Kemudian diistinjakkan dia. Diistinjakkan. Jadi untuk kita nak pegang kemaluan ataupun nak istinjak jenazah, wajib pakai sarung tangan. Sekarang ini orang guna sarung tangan biasa itulah, sarung tangan getah. Kalau dahulu dikerat, dibuat perca daripada kain kafan, kemudian dibalut perca itu di atas tangan sebagai pelapik bagi menguruskan bahagian dua kemaluan jenazah. Wajib. Tak boleh satu orang dia memegang bahagian aurat, bukan kemaluan saja, bahagian aurat daripada pusat sampai lutut tak boleh dipegang melainkan dengan ada lapik. Pastikan. Orang yang contohnya nak cuci, kita akan terpegang peha dia. Bahagian yang dikira sebagai aurat dia dengan kita ketika hidup, maka bahagian itu tidak boleh dipegang tanpa lapik. Tak boleh apa? Dipegang tanpa lapik. Maka antara perkakas yang disiapkan ialah sarung tangan. Sekarang ini siapkan sarung tangan, diistinjakkan mayat tadi setelah dibuang najis dalam perutnya, diistinjakkan. Kemudian disugi. Jadi sugi itu memadailah kita sugi pakai jari kita sendiri, ataupun kita gunakan kain kafan yang digulung. Kalau nak guna kayu sugi sendiri, cari yang lembut. Cari yang lembut. Kerana perbuatan kasar pada jenazah itu adalah tidak baik, bahkan memberi kesan kepada jenazah itu sendiri. Kemudian kita bersihkan telinga dia, kita bersihkan hidung dia, kita bersihkan kawasan-kawasan kotoran yang merupakan disebut sebagai lebihan daripada manusia. Di telinga ada, di mata ada, di hidung ada, di mulut ada, dibersihkan, kemudian diwudukkan. Kemudian barulah proses mandi itu dilakukan. Sebenarnya kalau menggunakan baldi itu, dia tidaklah jadi kita mandikan mayat tu sampai dia sejuk, kan? Kalau istilahnya orang tu hidup, dia kira sejuk lah. Walaupun kita buat 3 basuhan, tapi bila air pahit tu dia mengalir, sebenarnya dah banyak kali basuhan yang berlaku. Jadi minimalkan penggunaan air. Dan jangan dibuat pameran. Seperti mana kalau kita mandi, walaupun kita lelaki sama lelaki, kita mandi pakai kain basah. Tapi kalau semua orang tengok jadi pameran, kita pun malu kan, segan. Begitulah juga mandi jenazah itu dia bukan untuk pameran. Yang masuk tadi orang amanah saja. Kalau nak belajar mandi jenazah bukan pada jenazah yang betul. Tak boleh. Tak boleh kerana dia ada hak untuk dia dimandikan di dalam kawasan yang tertutup. Masya Allah. Mayat pun kita kena hormati. Masya Allah. Dan kita akan sambung sikit lagi pengurusian menerusi pengajian Matan Zubaid hari ini. Kita akan berhenti rehat sekali lagi untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami menerusi tahsinul ibadah. Radio IKIM 2020 ini membawa kepada anda pengisian yang lebih mendalam di Warna Pagi bersama Tian dan Mazwan. Untuk Warna Pagi pada waktu ini. Saat ini jom kita belajar bahasa Terdapat Arab. juga lagu-lagu nasyid yang terbaik. Ingin aku menjadi Terus setia bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kini kebanyakan industri kecil dan sederhana di negara kita terkesan dari sudut ekonomi akibat dari penularan wabak COVID-19. Oleh itu, pihak Radio IKIM mengambil inisiatif dengan memberikan 50% diskaun untuk semua pakej yang disediakan serta pakej iklan percuma bernilai RM15,000 dalam bentuk ROS package untuk setiap pembelian bagi membantu semua pengusaha industri kecil dan sederhana yang terjejas akibat pandemik ini. Jana semula bisnes anda dengan mengiklankan produk anda di Radio IKIM. Keterangan lanjut sila hubungi unit pemasaran IKIM di talian 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk kepada terma dan syarat. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia kembali bersiaran menerusi perkongsian tahsinul ibadah dalam pengajian Matan Zubaid menerusi bab
pengurusan jenazah. Alhamdulillah bersama dengan Ustaz Ahmad Lutfi Muharram kita sambung sikit lagi Ustaz. Kita dah habis bait yang tadi. Kemungkinan atau hujung-hujung ni ada kata-kata akhir daripada Ustaz dan nak menjawab soalan pun ada juga ni Ustaz. Soalan. Baik. Kita ada soalan daripada sahabat kita Syafiq Azizi dari FB IKIM kata kalau kita guna basuh guna air mutlak dulu lepas tu baru diikuti dengan air kapur dan bidara, sahkah mandian jenazah tersebut Ustaz? Kalau sekadar sah, maka di mana pun ataupun di bilangan mana pun air bersih itu dilakukan, maka hukumnya sah. Tetapi kalau kita bicara dari sudut afdal, urutannya seperti yang saya sebutkan tadi, dimulakan dengan basuhan bidara, disusuli dengan bilasannya dan diakhiri dengan air bersih yang dicampur dengan sedikit kafur. Baik, seterusnya kita ada soalan di Facebook juga berkenaan dengan perkara atau benda yang diletakkan di atas perut tu. Agak-agak Ustaz, apa yang terbaik Ustaz untuk letak? Ada orang letak gunting, boleh ke macam tu Ustaz? Kalau dalam kitab dibagi contoh, diletakkan benda yang berat itu seperti ada besi. Sesuatu besi yang sesuai diletakkan di atas perut tersebut. Adapun gunting, saya tak pasti sebab saya rasa gunting tak berat, kan? Oh, tak berat. Gunting tidak berat dan dia tidak berfungsi kepada maksud diletakkan benda berat tadi. Jadi maksudnya supaya dia mengelak daripada mengeras kawasan tersebut. Baik. Seterusnya daripada Zabanun Yaakob berkata, Ustaz nak tanya, apakah yang dinamakan air 9 ketika mandi jenazah? Ada air 9 ke Ustaz? Air 9? Yang tadi saya sebut bilangan airnya 3. Bilangan airnya mungkin 5. Bilangan airnya mungkin 9. Jadi saya tak pasti apa yang beliau maksudkan dengan soalan 9. Tetapi 9 yang saya maksudkan tadi adalah 3 kali air basuhan bersih, 3 kali air bidara dan 3 kali air apa? Air bilasan. Maka dia akan berjumlah 9. Baik, seterusnya dari Izzati di WhatsApp Wikim. Kalau urus jenazah ibu sendiri, adakah haram hukumnya kita jika kita istinjakan dia tanpa lapik atau sarung tangan Ustaz? Sama sahaja. Sama saja. Ibu sendiri, anak sendiri, hukumnya sama. Kerana walaupun wanita itu ibu kita, tetap aurat dia dengan kita pusat dan lutut paling kurang. Betul. Seperti mana saya sebut tadi, kawasan aurat seperti mana tidak boleh dilihat, maka tidak boleh dipegang. Hukumnya tetap sama, mesti berlapik. Baik, seterusnya soalan ini berkaitan dengan adakah boleh seseorang itu, kejap Ustaz ya, WhatsApp Ikim, adakah betul Ustaz yang setiap langkah selepas jenazah dah diuruskan, nak turun tu langkah 3 langkah dengan Al-Fatihah tu Ustaz, betul ke? Adapun riwayat ataupun saranan khas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun disebut dalam kitab-kitab fiqh, jawapannya tidak ada di dalam hadis dan tidak ada disebut di dalam kitab fiqh berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat kita, iaitu berhenti beberapa langkah kemudian dibaca surah Al-Fatihah, kemudian berhenti beberapa langkah, setelah beberapa langkah dibaca surah Al-Fatihah dan begitulah seterusnya. Kalau ditanya daripada segi riwayatnya memang tidak ada, ataupun adakah disebut dalam kitab fiqh yang biasa, jawapannya saya tidak pernah menemuinya. Tetapi perbuatan tersebut dia termasuk adat yang dilakukan dan kita perlu lihat adakah adat itu dikira sebagai bercanggah dengan syarak ataupun tidak. Maka adat tersebut ialah seputar menghadiahkan surah Fatihah kepada mayat sebanyak 3 kali. Jadi mereka yang mengamalkannya perlu memahami
Dia bukanlah perkara yang mempunyai suruhan khas. Kalau ada sesiapa yang tidak melakukannya, maka tidak ada apa yang boleh kita katakan sebagai melanggar perintah agama. Kalau difahami dengan konteks dan ruang seperti itu, maka tidak ada apa-apa masalah. Tapi kalau difahami bahawasanya mesti siapa yang tidak melakukannya seperti telah melanggar aturan syarak, yang itu adalah suatu etikat yang tidak boleh. Baik, seterusnya soalan dari Hati Emas di FB IKIM FM. Jika suami ataupun isteri yang meninggal dunia, Ustaz, setelah jenazah selesai dikafankan, bolehkah suami ataupun isteri mencium jenazah atau tak boleh sebenarnya, Ustaz? Adakah suami ataupun isteri boleh mencium jenazah? Jawapannya, dalam setengah keadaan, misalnya bila kaum wanita tidak ada untuk menguruskan jenazah wanita, maka lelakilah yang menguruskannya. Dan lelaki itu syaratnya mestilah daripada mahram. Abangnya, adiknya, ayahnya, atuknya. Di antara banyak-banyak lelaki, yang paling afdal untuk menguruskan jenazahnya adalah suaminya sendiri. Ini bila ni? Bila kaum wanita tak ada. Tapi kalau wanita ada, maka suami tidak boleh untuk masuk memandikan jenazah isterinya. Begitulah juga sebaliknya. Apa yang saya ingin sampaikan, kalau sehingga masalah memandikan pun ada ruang tertentu yang boleh, maka dalam bab mengucup juga hukumnya boleh. Baik. Dan akan membatalkan wuduk yang mengucup, tidaklah yang dikucup. Baik. Kerana orang yang telah meninggal dunia tidak ada hukum ke atas dirinya. Baik, dah menjawab juga soalan daripada Syasha Omar. Kita ada top fan IKIM Nurjan Rahim. Ustaz kata baru-baru ni sempat untuk menyaksikan mandian mayat. Semua perbuatan mandian sangat sempurna kecuali pada ketika menyucikan najis, Ustaz. Digunakan paip getah dipam ke dalam saluran keluar najis dan disuruh tekan dan goncang perut dengan kuat sehingga menjadi putih kecut mayat tersebut. Adakah itu termasuk dalam menyiksa mayat, Ustaz sebenarnya? Kita perlu menguruskan mayat dengan hormat dan hanya wajib menyucikan sekadar yang mampu sahaja. Contohnya adalah makruh ataupun sebagai ulama mengatakan haram kita pergi uruskan rambutnya, potong rambut bagi cantik, potong kuku bagi cantik. Tidak disuruh perbuatan seperti itu. Sebagai ulama mengatakannya bid'ah dan hukumnya haram. Dan begitulah juga dalam masalah menguruskan najis yang ada di dalam perutnya. Kalau dapat dikeluarkan dengan cara biasa, maka dikeluarkan. Tetapi kalau tidak dapat dikeluarkan, tidak boleh sehingga kita gunakan paip tembak dalam saluran najisnya, itu adalah haram. Tidak boleh perbuatan seperti itu. Kita hanya uruskan sekadar yang boleh saja. Membersihkan najis di kawasan zahir itu mesti, itu wajib. Adapun yang di dalam perutnya sekadar yang mampu sahaja. Adapun sehingga menembak air seperti yang ditanya tadi adalah tidak boleh dan hukumnya adalah haram. Baik, satu lagi soalan terakhir daripada sahabat kita, Ustaz, di WhatsApp IKIM tanya tentang bagaimana ada satu mayat yang dimandikan dalam keadaan masih lagi ada pewarna kuku di kukunya tak ditanggalkan. Apakah hukumnya, Ustaz? Masalah mayat yang meninggal dunia, ada sesuatu atas badan dia yang menghalang air. Dalam kitab membincangkan masalah tatu. Di atas tubuhnya ada tatu yang menghalang air. Kalau orang masih hidup dan ada tatu di atas badannya, wajib dia hilangkan. Kalau menghilangkan tatu itu tidak sampai mencacatkan tubuh ataupun menghilangkan nyawa, maka wajib dia hilangkan tatu atas badannya. Tetapi kalau dia telah meninggal dunia, adakah kita wajib menghilangkan tatu? Maka ulama mengatakan tidak wajib, bahkan tidak boleh. Kerana menghormati mayat. Yang pertama. Yang kedua, supaya apa? Supaya kita ingin kita menghormati mayat. Yang kedua, supaya kita tidak bukan. Yang kedua adalah mayat itu sudah tidak ada hukum atas dirinya. Jadi samalah juga dalam masalah kalau ada cat di kukunya. Jadi bagaimana cara nak hilangkan cat? Adakah kita terpaksa kikis?
Adakah kita terpaksa kikis? So kalau mengikis cat yang ada di kukunya, hanya kikisan yang biasa sahaja kita dah boleh hilangkannya, ataupun ada peralatan lain, cecair lain yang boleh menghilangkan cat tersebut, maka kita wajib melakukannya. Sebab dia beza dengan cara menghilangkan tattoo. Sebab menghilangkan tattoo dia perlu melakukan sentuhan sehingga mengurangkan bahagian daripada tubuh mayat. Maka sebab itu tak boleh. Tapi kalau mumkan, mandi, kemudian kita tayamumkan sebagai menggantikan bahagian yang tidak dapat kena air tadi. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan dan sampai ke hujung dah kita. Mungkin sedikit kata-kata akhir daripada Ustaz. Ahli sufi mengatakan, serahkan dirimu kepada Allah seperti mana mayat menyerahkan dirinya kepada orang yang hidup. Tidak ada apa gerakan daripada si mayat tersebut. Serahkan hatinya kepada orang yang hidup. Maka begitulah juga kita menyerahkan segala urusan kita, kecil ataupun besar, susah ataupun senang, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah menjadi wakil menguruskan segala urusan kita, maka hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah untuk saya, dan dialah Allah yang ni'mat, sebaik-baik wakil yang menguruskan segala urusan kita. Wallahu a'lamu bissawab. Masya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Sampai kita bertemu lagi minggu hadapan insya-Allah untuk sesi soal jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.